Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil mursalin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat dan kurniaannya, yang mana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita betapa banyaknya nikmat Allah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak menghitung nikmat Allah, nescaya kamu tidak akan dapat menghitungnya. Jadi banyakkanlah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang sedia ada ini dikekalkan, diberikan berterusan kepada kita, dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi nikmat yang sedia ada dengan nikmat yang baharu yang sebelum ini tiada. Ya, kerana dengan kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi nikmatnya kepada kita. Baik, insya-Allah pada hari ini, pada pagi yang mulia ini, pagi hari Jumaat, kita menyambung kembali pengajian kita menerusi surah As-Sajdah, dan pada hari ini kita mulakan dengan ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Baik, seperti biasa kita baca dahulu, insya-Allah, kemudian kita akan terangkan maknanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ. Sadaqallahul azim. Ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyam. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit-langit dan juga bumi. Wa ma bainahuma fi 6 ayyam. Dan Allah juga menciptakan apa yang ada di antara keduanya, iaitu apa yang ada di antara langit dan bumi, fi 6 ayyam, dalam 6 ayyam, 6 masa. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala, betapa berkuasanya Allah Subhanahu wa taala, betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Apa yang ada di bumi, apa yang ada di langit sana, kesemua itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 6 masa. Dalam 6 masa. Jadi penciptaan langit dan bumi ini banyak kali disebutkan di dalam Al-Quran, ya. Kalau kita baca di dalam Al-Quranul Karim, kita akan dapati banyak, ya, dalam pelbagai uslub bahasa, gaya bahasa, dalam pelbagai surah, ayat, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala supaya kita tunduk dan patuh, dan kita meyakini bahawa hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang selayaknya disembah, ya.
Kalau kita lihat di langit sana, ya, apa yang kita lihat itu sebenarnya hanya satu juzuk sahaja daripada langit yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Di langit sana sebenarnya terdapat pelbagai rahsia yang kita tidak tahu. Yang kita tidak tahu. Hanya sahaja kita mengetahuinya dengan ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sedikit, melalui ilmu astronomi dan sebagainya. Kita dapatlah tahu sedikit sebanyak tentang penciptaan langit. Dan juga dikhabarkan oleh Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Dalam hadis disebutkan betapa hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit. Dalam hadis menyebutkan bahawa perumpamaan antara langit pertama dengan langit kedua ialah langit pertama itu umpama cincin, sebentuk cincin yang dicampakkan di padang pasir yang luas. Jadi kita bayangkan langit pertama itu yang kita rasa luas, terbentang luas, seolah-olah memang luas sungguhlah, tidak bertepi. Itu sebenarnya nak dibandingkan dengan langit yang kedua hanyalah seperti sebentuk cincin, ya. Kalau nak dibandingkan dengan padang pasir yang luas. Langit kedua tu seperti padang pasir yang luas. Begitu juga dengan langit kedua. Jika nak dibandingkan dengan langit ketiga pun sama juga, seperti kita mencampakkan sebentuk cincin di tengah padang pasir yang luas. Begitu juga perumpamaan langit ketiga dengan keempat, keempat dengan kelima, kelima dengan keenam. Jadi bayangkan, ya, tuan-tuan dan puan, bayangkan betapa hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada zat yang boleh menciptakan sebegini hebat, sebegini canggih, melainkan zat yang maha berkuasa yang layak disembah. Itulah dia Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di sini, Allahul ladzi khalaqas samawat. Allah menciptakan langit-langit. 7 petala langit. Dalam ayat yang lain dalam surah Al-Mulk yang sebelum ni kita telah bincangkan, ya. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan sab'a samawatin tibaqa, 7 langit yang berlapis. Dan kemudian Imam Ibn Katsir membincangkan, adakah 7 lapis langit itu, adakah kesemuanya bercantum ataupun terdapat pemisah? Yang sahihnya ialah terdapat pemisah. Ya, kerana apa? Kerana kita baca dalam hadis berkenaan dengan Isra' dan Mi'raj, didapati bahawa Jibril alaihissalam ketika mana nak membawa Nabi SAW, ya, Jibril alaihissalam meminta izin daripada malaikat yang menjaga pintu langit kedua. Begitu juga dari langit kedua nak masuk langit ketiga, ada malaikat yang jaga, tak boleh ditembusi melainkan dengan izin. Langit ketiga nak masuk langit keempat nak masuk langit kelima. Subhanallah, betapa hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini apa yang kita baca dalam sains, kajian-kajian tentang astronomi, kita belum menjumpai lagi penghujung bagi langit yang ada di depan kita ni. Kita belum jumpa lagi. Langit yang ada di depan kita, yang kita nampak ni, yang dikaji, yang orang angkasawan naik ke langit, mereka belum jumpa lagi penghujungnya. Penghujung langit pertama. Sebab kalau mereka dah sampai penghujungnya, mereka akan dapati di sana ada pengawal, iaitu malaikat. Dan mereka tak boleh tembus. Jadi selagi mana manusia boleh tembus naik ke atas, maknanya belum sampai penghujung langit pertama. Kalau sampai tahap dah tak boleh masuk lagi, maknanya kata ada penghalang, maka itu menunjukkan bahawa sudah sampai masuk ke langit kedua, sudah sampai ke sempadan langit kedua. Terhalang itu kerana tidak mendapat izin daripada malaikat. Ini tuan-tuan dan puan-puan, ya, kita cakap ni bukan kita cakap cerita dongeng ni. Ini semua ni khayalan, bukan. Tuan-tuan boleh baca dalam hadis berkenaan dengan Isra' Mi'raj dan cuba hayati betapa hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit. Yang kita lihat, yang kita kaji, yang para angkasawan pergi, itu semua hanyalah satu juzuk sahaja daripada langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat. Hakikatnya berbeza, ya, keadaannya pun berbeza, tak sama dengan langit pertama, dan itu kita masih belum dapat, belum dapat mengkajinya, belum dapat explore, belum dapat menerokainya, ya. Sengaja Allah Subhanahu Wa Taala buat begitu kerana apa? Supaya kita meyakini bahawasanya kita ini, kekuatan kita, kebolehan kita ni terbatas. Sengaja Allah Ta'ala tidak singkapkan kesemuanya kepada kita, tidak membolehkan kita menerokai semuanya. Sengaja. Kerana apa? Kerana supaya kita menyedari kita ni lemah, kita ni dhaif.
Cuma Allah Subhanahu Wa Taala berikan gambaran sahaja, gambaran umum melalui Quran dan Sunnah. Al-Quran menyebutkan langit itu ada 7 lapis. Sab'a samawatin tibaqa. Ada 7 lapis. Dan kita belum mengetahui lagi lapisan kedua, ketiga, keempat. Belum menerokai lagi. Supaya apa? Supaya kita berasa tunduk, patuh. Bahawasanya kita ini yang langit pertama pun tak habis kaji lagi, maka kita janganlah berasa bongkak, jangan kita engkar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita menduakan, menyengutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita menyedari bahawa di sana ada langit yang lebih luas lagi, ada rahsia, pelbagai rahsia berkenaan dengan penciptaan langit yang masih belum kita boleh terokai lagi. Dalam masa yang sama kita tahu benda tu ada. Allah khabarkan kepada kita. Maka dengan cara itu ia mewujudkan sifat kehambaan. Kita sedar kita ni hamba, kita ni tak reti, kita ni lemah. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala dialah yang maha kuat, maha hebat. Makanya didahulukan as-samawat. Dalam Quran biasanya akan disebutkan as-samawat terlebih dahulu berbanding al-ard. Dan ini kita telah sebutkan ketika kita mentafsirkan, membincangkan surah Al-Mulk. Kenapa langit disebutkan terlebih dahulu berbanding bumi? Tuan-tuan puan-puan yang selalu baca Quran, pernah tak kita terfikir kenapa bila Allah ceritakan tentang penciptaan langit dan bumi, biasanya langit akan disebutkan terlebih dahulu? Maka adalah beberapa sebab hujah yang diberikan oleh para ulama. Di antaranya ialah kerana di langit sana suci. Langit ini ialah tempat yang suci berbanding bumi. Kerana di langit tidak ada berlakunya maksiat. Kerana penduduk langit ialah para malaikat. Dan para malaikat ini mereka ni adalah maksum. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu tidak pernah mengingkari, tidak pernah memaksiati perintah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Bahkan mereka buat apa? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Bahkan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Jadi di langit sana tidak ada berlakunya maksiat, tidak ada zina, tidak ada syirik, tidak ada minum arak, berjudi, wal'iyadzubillah. Nak bandingkan dengan bumi ni tempat pertumpahan darah, minum arak, membuka aurat dan sebagainya. Jadi di langit sana, langit adalah tempat yang suci. Langit adalah tempat para malaikat. Di langit sana terdapatnya para malaikat yang bertawaf. 70,000 para malaikat bertawaf setiap hari. Dan setiap hari 70,000 yang lain. Bukannya 70,000 tu dia ulang balik, kembali balik dia punya giliran dia, bukan. 70,000 hari ni, esok 70,000, nanti hari lain 70,000. Bayangkan betapa banyaknya malaikat yang beribadat di atas sana. Betapa banyaknya malaikat yang Allah ciptakan di atas sana, yang kesemuanya rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak pernah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di atas kemuliaan itulah maka dalam Quran biasanya disebutkan as-samawat terlebih dahulu berbanding al-ard. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah, bila kita baca Quran, kita kena tadabbur. Inilah dinamakan tadabbur. Kita kena menghayati, kita kena mendalami. Kenapa Allah Taala sebutkan as-samawat terlebih dahulu? Kemudian al-ard. Daripada persoalan yang timbul itu, maka kita rujuk kepada ulama. Jangan pula tuan-tuan perempuan mereka sendiri cipta sendiri jawapan. Tuan-tuan rujuk pada para ulama, pada para ustaz yang mahir, yang mana kalau mereka tidak dapat memberikan jawapan pun, mereka akan membacakan jawapan yang terdapat dalam kitab-kitab ulama terdahulu, dalam tafsir Al-Qurtubi ke, dalam tafsir Ar-Razi ke dan sebagainya. Maka bila kita mengetahui rahsia setiap ayat yang Allah Ta'ala firmankan ini, bahkan setiap perkataan, setiap huruf, maka itu menambahkan yakin dalam hati kita. Dan ibadah orang yang yakinnya kuat, itu lebih berharga daripada ibadah orang yang yakinnya tidak kuat. Seorang dia beribadah dalam keadaan hatinya memang yakin sungguh-sungguh. Inilah dia kitab Allah, inilah dia kalam Allah. Dia baca Quran dalam keadaan yakin.
Ini adalah kalam Allah. Tidak ada satu pun yang tersilap. Tidak ada satu pun yang disusun dengan sia-sia, diletakkan dengan sia-sia. Dia yakin begitu. Ibadahnya itu, bacaan Qurannya itu lebih bernilai dari sudut agama Islam kita, dari sudut keimanan dan tauhidnya, berbanding orang yang baca sahaja tanpa ada yakin. Khalaqas samawati wal ard. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Dan juga Allah menciptakan bumi. Bumi ini, tuan-tuan dan puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada daratan dan lautan. Daratan ni, tuan-tuan dan puan, kita pun tak habis teroka. Setiap hari ada sahaja kajian-kajian yang baru berkenaan dengan bumi ini. Ya. Padahal bumi ini nak dibandingkan dengan laut, dengan air, bumi ini sedikit, air lagi banyak. Bumi kita ni terdiri daripada tanah dan juga air, daratan dan juga lautan. Daratan jika nak dibandingkan dengan lautan lebih luas lagi. Daratan itu sahaja pun kita belum habis kaji, belum habis terokai, apatah lagi di lautan. Subhanallah, di lautan sana kalau kita banyak membaca kan, maka kita akan dapati di dasar lautan, kalau kita baca kajian-kajian berkenaan dengan dalam lautan ini, pelbagai banyak khazanah Allah Subhanahu Wa Taala. Ikan-ikan yang pelbagai spesiesnya, dan ikan-ikan ni semua daripada zaman Nabi Adam AS, sehinggalah kita hari ini kita duk makan ikan. Tetapi ikan makin lama makin banyak. Tidak terputus bekalan. Subhanallah. Tidak terputus bekalan. Khazanah Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa luas. Walaupun setiap hari jutaan manusia makan ikan. Tapi belum kita pernah dengar bahawa ikan di lautan habis. Adalah dulu pernah ada satu berita, dia kata khawatir ikan-ikan ni semakin sedikit. Ini walaupun ada berita begitu, tapi kita boleh katakan begini, kita boleh tafsirkan begini. Mungkin yang dimaksudkan itu ialah kekurangan ikan itu di kawasan tertentu. Tapi kalau kita lihat di bumi ni, keseluruhan bumi ni tak pernah berkurang. Makna kata di satu tempat tu memang mungkin berkurang. Itu pun mungkin disebabkan tangan-tangan kita yang buat pencemaran dan sebagainya. Tapi di tempat lain, ataupun kita melihat kepada seluruh dunia ni, seluruh bumi ni, ikan tak berkurangan. Masih kita boleh dapatkan lagi ikan. Itu kalau kita cerita tentang ikan. Apatah lagi kalau kita dalam lagi sampai masuk perbahasan kajian tentang petroleum, gas dan sebagainya. Subhanallah, tidak ada yang menciptakannya melainkan Zat yang Maha Berkuasa, yang layak diyakini, yang layak dimohon hajat dan segala keperluan kita, yang layak disembah, itulah dia Allah Subhanahu Wa Taala. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah juga menciptakan apa yang ada di antara keduanya fi sittati ayyam. Fi sittati ayyam. Allah menciptakan semuanya itu di dalam 6 masa. Sittah maksudnya 6, ayyam. Ayyam ini adalah plural, jamak, dan mufradnya ataupun singularnya ialah yaum. Yaum ini kalau kita zaman sekolah rendah lah kan, kita belajar yaum ni ialah hari. Contoh kita kata yaumul jum'ah, hari Jumaat. Tetapi kata para ulama, di antaranya salah seorang ulama bahasa Arab yang hebat zaman dahulu, An-Nahas namanya, beliau mengatakan al-yaumu fil lughah al-waqt. Perkataan yaum sebenarnya dalam bahasa Arab maksudnya adalah waktu ataupun masa. Jadi terjemahan fi sittati ayyam yang lebih tepat ialah dalam 6 masa. Dalam 6 masa. Itu lebih tepat. Dan ini ada disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Ada juga tafsir bil ma'thur, riwayat-riwayat daripada sahabat dan juga tabi'in yang menafsirkan tentang fi sittati ayyam. Kerana apa? Kerana dia, kalau kita baca secara literal, fi sittati ayyam tu maknanya 6 hari. Jadi adakah 6 hari itu maksudnya ialah hari kita di dunia ini? Hari inilah hari macam kita dekat bumi ni. Iaitu apa ni? Satu hari terdiri daripada lebih kurang 24 jam. Ataukah hari yang dimaksudkan ialah hari akhirat, iaitu satu hari di dunia bersamaan dengan 1000 tahun di akhirat.
Maka ini adalah beberapa riwayat yang menjelaskan perkara ini. Kalau menurut riwayat yang disandarkan kepada Al-Hasan Al-Basri, kata beliau, fi sittati ayyam, dalam masa 6 hari itu ialah hari dunia. Hari itu ialah hari dunia. Ini pendapat Al-Hasan Al-Basri. Jadi kalau begitulah keadaannya, maknanya ialah Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan bumi, langit ini semua dalam masa 6 hari. 6 hari itu ialah 6 hari yang kita alami di dunia ni. Maknanya 24 jam kali dengan 6. Itulah dia jangka masa penciptaan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Maknanya sangat singkat. Allah, kita kalau nak buat satu benda kan, nak buat rumah contohnya, ada orang panggil kontraktor buat rumah, sampai sekarang tak siap-siap, setahun, 2 tahun kan. Kita nak buat kereta contohnya, ambil masa lama. Bukan kata kereta, bahkan kita nak tempah baju pun kadang-kadang ambil masa lama, 2 minggu. 2 minggu tu pun kira cepatlah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, kalau mengikut tafsiran inilah, kalau mengikut tafsiran Al-Hasan Al-Basri, ya, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan bumi dan segala apa yang ada di dalamnya, langit dan segala apa yang ada di dalamnya, bintang-bintang, planet, matahari, bulan-bulan, semuanya itu hanya dalam masa 6 hari. Subhanallah, sangat pantas, ya, sangat cepat. Kalau mengikut tafsiran yang lain, Ibnu Abbas contohnya, satu riwayat yang disandarkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata beliau, innal yawma minal ayyami sittah allati khalaqallahu fiha as-samawati wal ard miqdaruhu alfa sanah min sinid dunya. Min sinid dunya. Ringkasnya ialah, maksud kata-kata Ibnu Abbas ini, ringkasnya maksudnya ialah 6 hari yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, yang mana diciptakan langit dan bumi dalam masa itu, dalam masa 6 hari itu. 6 hari itu ialah merujuk kepada satu hari 1000 tahun di dunia. Maksudnya 6000 tahun. 6000 tahun penciptaan langit dan bumi. Ini kalau mengikut riwayat yang disandarkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini kita boleh rujuk dalam tafsir Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Cuma saya tertariklah kepada pendapat sebahagian ulama' yang mengatakan seperti An-Nahas tadi, yang mengatakan bahawa ayyam itu ialah waktu. Dalam bahasa Arab, al-yawmu fil lughah al-waqt. Al-yawm, hari itu, ataupun al-yawm, kalimah al-yawm ataupun ayyam, dari segi bahasa Arab maksudnya ialah masa. Jadi 6 hari itu bukanlah maksudnya 24 jam kali dengan 6. Bukan 6 hari yang kita tahu ni, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Bukan. Sebaliknya 6 hari itu ialah 6 masa. Satu fasa masa tu kita tak tahu berapa. Yang penting dia ada 6 unit. 6 fasa. Satu fasa itu berapa lama? Wallahu a'lam. Inilah pendapat yang insya-Allah saya katakan dirasakan insya-Allah lebih tepat. Kerana apa? Kita kena tahu sebab apa. Kita tak boleh main pilih je pendapat. Kita kena tahu kenapa kita memilih pendapat ini. Kerana kalau kita katakan bahawa hari itu, 6 hari itu ialah seperti 6 hari di dunia, maka kalau kita lihat definisi hari di sisi kita ni ialah 24 jam. Dan 24 jam itu terhasil, ataupun satu hari itu terhasil dengan peredaran ataupun dengan peredaran bumi, ya, peredaran bumi ataupun pergerakan bumi yang mengakibatkan matahari itu terbit dan tenggelam. Maksudnya begini, macam mana kita boleh katakan kita sudah melepasi satu hari? Macam mana kita boleh faham maksud satu hari, kita yang hidup di atas bumi ni? Kita boleh faham maksud satu hari itu ialah kerana adanya terbit matahari dan terbenamnya matahari. Bila matahari terbit pukul 7 dan terbenam pukul 7, maka kita katakan kita sudah melepasi separuh hari. Tapi sebenarnya kalau ikut Islam ni lah kan, bermula dengan tenggelam lah kan. Tapi saya nak bagi faham, nak bagi mudah. Biasa kita faham yang rata-rata kita hari itu bermula dengan pagi kan. Tak apalah. Sama je sebenarnya. Hari
kita katakan bahawa hari itu kita dah masuk hari kedua, contoh kita kata. Kita semalam kita berprogram, hari ini ialah hari kedua. Macam mana kita boleh katakan itu hari kedua? Dengan terbitnya matahari. Kan? Dengan terbitnya matahari. Bila matahari tenggelam pada pukul 7 lebih maghrib, maka kita katakan bahawa sudah berlalu separuh hari. Bila matahari itu terbit kembali pada waktu subuh, selepas subuh, iaitu pada waktu syuruk lah, maka kita katakan sudah cukup satu hari. Sama je kalau kita mula malam pun sama juga. Bila masuk waktu maghrib, kita katakan, ini sudah bermula hari baru. Kemudian bila tenggelam matahari pada waktu maghrib, kita katakan bahawa sudah berlalu separuh hari. Kemudian bila terbit matahari pada esoknya, kita katakan kita sudah pun masuk hari kedua. Apa yang saya nak sebutkan di sini ialah definisi ataupun kefahaman hari di sisi kita berkait dengan terbit dan tenggelamnya matahari. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat kepada matahari. Bahkan Allah wujud sebelum matahari. Bahkan Allah sebutkan dalam Quran di sini, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Allah menciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari. Jadi ketika itu matahari sudah wujud ke belum? Matahari belum wujud. Kan Allah kata Allah ciptakan dalam masa 6 hari, 6 masa. Kan? Masa tu tak ada matahari. Bagaimana kita boleh kata bahawa 6 hari itu ialah 6 hari seperti mana di dunia ini? Sedangkan masa tu tak ada tenggelam ke, terbit matahari ke, bahkan matahari pun tak ada lagi. Matahari sedang diciptakan. Maka oleh kerana itulah pendapat An-Nahas ini sangat bagus. Begitu juga dengan Syekh Tantawi rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahawa fi sittati ayyam maksudnya ialah dalam 6 masa. Dalam 6 masa atau 6 fasa masa. 1 masa, 2 masa, 3 masa, 4 masa. Semua sekali 6, tapi satu masa tu wallahu alam kita tidak mengetahuinya secara tepat. Dan kalau merujuk kepada riwayat Ibn Abbas tadi, kemungkinan satu masa itu ialah 1000 tahun. Wallahu a'lam. Apa jua tafsiran pun, kesemuanya merujuk kepada satu perkara, iaitu nak menunjukkan bahawa betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan penuh teliti, dengan penuh terperinci, tidak ada suatu pun perincian, suatu pun unit-unit dalam ciptaan ini, ciptaan Allah Ta'ala ini yang tersalah. Semua dari sebesar-besar makhluk sehinggalah sekecil-kecil makhluk, semuanya diciptakan dengan penuh itqan, dengan penuh kesungguhan, ketepatan dan keelokan, dengan penuh berkualiti, yang mana tidak ada makhluk mampu untuk menyamainya. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudiannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dzalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala istawa di atas arsy. Istawa di atas arsy. Dalam masalah kalimah ayat-ayat yang berkaitan dengan istawa ini, terdapat khilaf di kalangan ulama. Ini kita telah bahaskan juga dalam tafsir surah Al-Mulk. Sebelum itu, perlu kita tahu bahawa di dalam Al-Quran ini beberapa kali disebutkan tentang arash. Beberapa kali disebutkan tentang arash. Mufti Mesir yang lama, iaitu Syekh Al-Allamah Hasanain Muhammad Makhluf, mengatakan bahawa kalimah arash disebutkan sebanyak 21 kali. 21 kali ataupun dalam 21 ayat di dalam Al-Quranul Karim. Arash. Arash ini ialah satu tempat yang besar. Satu tempat yang besar yang mana arash itu lebih tinggi daripada langit yang ketujuh. Maknanya setelah bumi, langit atas arash. Arash Allah Subhanahu wa taala. Lalu istawa 'alal arsh. Berkenaan dengan istawa pula, istawa dalam Quran disebutkan sebanyak 7 kali ataupun disebutkan dalam 7 ayat istawa. Dia sebenarnya lebih lagi, tapi istawa yang merujuk kepada sifat Allah Ta'ala itu 7 kali. Lebih kurang itu mengikut apa yang dikira oleh Al-Allamah Hasanain Muhammad Makhluf.
Baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa thumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah beristawa di atas arasy. Istawa ini kalau kita terjemahkan makna literalnya, makna zahirnya, maksudnya ialah bersemayam. Ini makna zahir. Seperti kita lihat raja bersemayam, duduk di atas singgasana. Itulah istawa. Kalau mengikut makna zahir. Makna zahir. Cuma masalahnya ialah apabila disandarkan kepada Allah, summa stawa, kemudian dia iaitu Allah istawa di atas arasy. Maka kalau kita mengertikan, memaknakan istawa itu seperti yang kita sebutkan tadi, iaitu raja duduk di atas singgasana, maka ini sudah bercanggah dengan sifat, salah satu daripada sifat Allah yang kita belajar dalam sifat 20 kan, mukhalafatuhu lil hawadith. Berbezanya Allah Ta'ala, bercanggahnya ataupun tidak samanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sekalian perkara yang baharu. Sebab kalau Allah Ta'ala itu duduk di atas arasy, ya, di antara 3 kemungkinan, dia tidak ada 4 kemungkinan, dia 3 saja kemungkinan. Sama ada arasy itu lebih besar daripada Allah, dan ini menunjukkan Allah lemah, maka ini kemungkinan ini terbatal, salahlah. Ataupun arasy dan Allah itu sama-sama besar, yang ini pun sama juga, terbatal. Sebab kalau sama, makna kata adalah yang menyamai Allah Subhanahu Wa Taala. Menyamai Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Allah Taala itu lemah. Ya. Ataupun kemungkinan ketiga ialah Allah ataupun arasy itu ataupun Allah lebih besar daripada arasy. Allah lebih besar daripada arasy. Ini pun terbatal juga. Kerana apa? Kerana kalau Allah itu lebih besar daripada arasy, maka Allah tu ada juzuk. Ada juzuk. Contoh kita katakan bahawa saya bukanlah nak menunjuk duit, tapi ini nak bagi contoh lah. Nak bagi contoh. Duit ini kita bandingkan dengan kertas. Kita bandingkan dengan kertas kan, dengan kertas. Ini duit, ini kertas. Mana lagi besar? Kertas lagi, kitab ni lagi besar ke duit lagi besar? Kitab lagi besar kan? Jadi keluasan ataupun saiz duit ini, walaupun dia kecil, lebih kecil daripada kitab ini, tetapi kita boleh kira juzuk dia. Maknanya berapa kali, buku ni, kitab ni berapa kali lebih besar daripada duit ini. Katakanlah 1, 2, 3, 4, katakanlah 6. Jadi duit kertas ini 1/6 daripada sehelai kertas. Maka dia ada juzuk, boleh dibahagikan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh dibahagikan. Kan kita pernah sebut sebelum ni berkenaan dengan apa? Akidah Imam Tahawi rahimahullahu taala. Imam Tahawi kata, ta'ala Allahu 'anil hududi wal ghayati wal adawati wal arkan. Wala tahtawihi al jihadu sit kasairil mubtada'at. Allah Subhanahu Wa Taala itu suci daripada batasan-batasan dan juga had-had dan juga al-arkan, bahagian-bahagian, anggota-anggota. Jadi selagi mana kita boleh bayangkan, boleh bahagilah, maknanya kalau arasy itu lagi kecil daripada Allah, maknanya arasy itu mungkin 1/10 daripada Allah keluasannya, ataupun 1/100. Selagi boleh difikirkan begitu, maka selagi itu bukan hakikat Allah. Maka sama ada kalau kita katakan bahawa arasy itu lebih besar daripada Allah, maka tak boleh. Kalau nak kata arasy dan Allah sama-sama besar, macam mana saya duduk kat kerusi ni kan, memang fit. Badan saya dengan kerusi ni memang fit, sama-sama besar, pun tak boleh juga. Kalau dikatakan bahawa Allah lagi besar daripada arasy, pun tak boleh juga. Maka oleh kerana itulah lahirnya 2 pendekatan dalam menafsirkan ayat-ayat sebegini. Ya. Para ulama salafus salih, ulama terdahulu, para sahabat, para tabi'in, mereka tidak membahaskan, mereka tidak mentafsirkan ayat-ayat begini. Ayat-ayat begini, summa stawa 'alal 'arsy, ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa, ayat-ayat yang menunjukkan seolah-olah Allah itu serupa sifatnya dengan makhluk, maka mereka serahkan kepada Allah Ta'ala. Baca sahaja. Amirruha kama ja'at, bila tafsirin wala takyif. Lalukan sahaja. Makna kata baca sahaja sekali lalu. Tanpa tashbih,
tanpa kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Para ulama salafus soleh mereka baca sahaja sekali lalu, tidak mentafsirkan, bahkan tidak menjelaskan, memang serahkan maknanya bulat-bulat kepada Allah. Istawa tu apa? Tak tahu, wallahu alam. Istawa tu apa? Istawa kama ja'at. Istawa itu ialah sebagaimana Allah Taala sebutkan dalam Quran, istawa. Mereka tidak mentafsirkan, tidak meletakkan makna, serahkan makna bulat-bulat kepada Allah Taala. Yang penting mereka yakin bahawa tidak ada penyerupaan, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini gaya ulama salaf. Manakala ulama khalaf pula, ulama yang terkemudian, bila mana mereka melihat ramai orang-orang Parsi, orang-orang Ajam masuk Islam, maka mereka mendapati bahawa cara tafwid yang diamalkan oleh salaf, iaitu metod menyerahkan makna kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak memuaskan hati orang-orang yang baru memeluk Islam. Lebih-lebih lagi mereka ini tidak ada kefahaman bahasa Arab yang jelas. Khawatir kalau mereka membayangkan makna yang salah lalu disandarkan kepada Allah. Maka para ulama khalaf menggunakan metod yang kedua, iaitu takwil. Takwil ni apa dia? Takwil ini ramai yang salah faham. Ramai orang menganggap bahawa takwil ini maksudnya ialah mengubah. Maksudnya ialah mengubah makna. Sebenarnya ini adalah definisi yang salah. Takwil maksudnya ialah tafsir. Takwil maksudnya ialah tafsir, iaitu menjelaskan makna, bukan mengubah makna. Contohnya istawa ada beberapa makna dalam bahasa Arab. Maka dipilih salah satu daripada makna yang tidak menimbulkan penyerupaan kepada Allah, maka diletakkan makna yang sesuai itu kepada ayat tersebut, maka bila dibaca dapatlah difahami dengan makna yang jelas. Itu maknanya takwil. Jadi takwil ni bukanlah mengubah makna, sebaliknya memilih salah satu daripada makna. Macam istawa ada banyak makna. Lalu Syekh Tantawi rahimahullahu taala mengatakan bahawa istawa itu ialah isyaratun ila isti'laihi wa haimanatihi ala syu'uni khalqih. Istawa itu, yang dimaksudkan dengan istawa itu ialah suatu isyarat yang menunjukkan Allah menguasai, kontrol, menguasai segala urusan makhluk-makhluknya. Thumma stawa 'alal arsh, maksudnya ialah Allah menguasai arasy. Ini metod ulama khalaf. Ini bukan mengubah makna, tetapi memilih makna yang tepat daripada pelbagai makna yang ada dalam bahasa Arab. Jadi untuk pengajian tafsir orang awam ni, makna yang diberikan oleh Syekh Tantawi itu sangat baguslah, kerana mudah difahami. Dan dari segi hakikatnya pun, dari segi realitinya pun, adakah Allah Ta'ala tidak menguasai arasy? Allah menguasai arasy, jadi tidak ada salahnya. Thumma stawa 'alal arsh. Syekh Tantawi rahimahullah ta'ala mengatakan bahawa maksudnya ialah Allah menguasai arasy. Jadi apa yang kita boleh faham? Kalau arasy itu makhluk Allah yang sangat besar, wa yahmilu fawqa, Allah Ta'ala para malaikat memikul arasy 4 orang. Dalam Quran Allah Ta'ala sebutkan para malaikat yang memikul arasy itu bilangannya 4 malaikat, dan pada hari kiamat ditambahkan 4 lagi menjadi 8. Maka dapat kita bayangkan bahawa arasy itu sangat besar, makhluk Allah yang sangat besar, yang berada paling atas sekali. Paling atas sekali. Kalau kita naik ke langit, paling atas sekali arasy. Dia ada lagi lah, tapi arasy itu yang paling tinggi. Maka arasy itu, kalau Allah Ta'ala kata summa stawa 'alal arsh, Allah menguasai arasy, maka apatah lagi makhluk-makhluk Allah yang lain. Kalau arasy itu pun dikuasai oleh Allah, apatah lagilah makhluk-makhluk yang lain lagilah dikuasai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bila baca summa stawa 'alal arsh, sepatutnya kita gentar, takut. Arasy yang besar itu pun di bawah pentadbiran Allah, di bawah kekuasaan Allah. Apatah lagi kita makhluk yang kecil, makhluk yang lemah ini, lebih lagilah sebenarnya di bawah kekuasaan Allah. Bila-bila masa sahaja Allah Ta'ala boleh lakukan apa yang Allah kehendaki pada kita. Tetapi dengan rahmat Allah, Allah biarkan kita walaupun banyak dosa, Allah biarkan kita, berikan kita peluang untuk bertaubat dan sebagainya. Maka sepatutnya
perkara ini tidak melupakan kita kepada kekuasaan Allah. Jangan kita lalai. Mentang-mentang Allah bagi kita kelapangan dan sebagainya, Allah tidak memberikan hukuman yang setimpal terus sejurus selepas kita melakukan kesalahan. Mentang-mentang kita tidak diberikan balasan cash tunai, maka kita pun lupa pada Allah. Jangan. Kita sepatutnya kena ingat bahawa bila-bila masa Allah boleh memberikan balasan atas perbuatan kita. Kerana apa? Arasy yang besar itu pun dikuasai oleh Allah. Apatah lagi diri kita ni lagilah dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'." Tidak ada bagi kamu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada wali, tidak ada penolong, pembela, pembantu, dan juga syafi', pemberi syafaat. Tidak ada yang memberikan syafaat selain daripadanya, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Afala tatadhakkarun? Tidakkah kamu perhatikan? Tidakkah kamu beringat? Tidakkah kamu memikir? Afala tatadhakkarun? Maaf. Tidakkah kamu mengambil peringatan, mengambil tazkirah, peringatan? Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Setelah Allah Taala menceritakan betapa hebatnya Allah Taala, betapa berkuasanya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kata tak ada siapa lagi. Tidak ada siapa lagi yang boleh menolong kamu, boleh membantu kamu, yang boleh memberi syafaat kepada kamu. Tapi di sini bukanlah menafikan adanya syafaat. Kerana syafaat itu memang sabit daripada Al-Quran juga. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Dalam ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Siapakah yang boleh memberi syafaat di sisinya melainkan dengan izinnya. Maknanya ada orang-orang tertentu, golongan tertentu yang boleh memberi syafaat, tetapi dengan syarat biiznih, dengan izin Allah. Jadi kesimpulannya, ya, akhirnya syafaat itu memang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Keselamatan, ya, kelepasan daripada neraka, hanya yang berkuasa menentukannya ialah Allah Subhanahu wa taala. Hatta para nabi, para wali, para ulama, hafiz Al-Quran, orang-orang soleh, mereka semua tidak boleh memberi syafaat illa biiznih, melainkan dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu disebutkan dalam ayat ini, ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala tatadhakkarun. Tidak ada bagi kamu selain daripada Allah yang boleh memberikan pertolongan, wilayah, boleh memberikan bantuan, boleh memberikan pembelaan kepada kamu, dan tidak ada juga syafi' yang boleh memberikan syafaat kepada kamu, ya, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Afala tatadhakkarun? Tidakkah kamu mengambil pengajaran, mengambil peringatan, mengambil tazkirah? Maknanya setelah kamu tahu begini, apakah masih lagi kamu lalai? Apakah kamu masih lagi engkar? Masih lagi tidak mahu mentaati pada Allah, yakin kepada Allah, beriman kepada Allah? Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi. Allah Subhanahu wa taala mentadbir urusan daripada langit sehinggalah ke bumi, kemudian ia naik kepadanya. Urusan itu naik kepadanya, iaitu kepada Allah, kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa Allah mentadbir, menguruskan, mentadbir. Kita pun Melayu pun panggil tadbir juga, ya, mentadbir segala-galanya daripada langit ke bumi. Daripada langit ke bumi. Ayat ini, ya, terdapat pelbagai tafsiran. Kalau mengikut tafsiran Al-Imam Al-Alusi dalam tafsirnya, tafsir Al-Alusi ataupun Ruhul Ma'ani, beliau menjelaskan bahawa maksud yudabbirul amra minas sama', Allah mentadbir urusan dari langit ke bumi. Dari langit ke bumi, Imam Al-Alusi mengatakan maksudnya ialah Allah menurunkan asbab-asbab dari langit ke bumi. Dengan asbab-asbab itu, maka semua urusan di bumi ini menjadi teratur.
menjadi teratur. Antara asbabnya ialah, kata Imam Al-Alusi, antaranya ialah malaikat dan selainnya. Jadi macam mana Allah mentadbir bumi ini? Maka Allah Ta'ala menjelaskan, yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Allah mentadbirkan bumi ini dengan menurunkan asbab-asbab. Hujan turun dari langit, ya. Kemudian bumi ini ditadbir dengan apa? Dengan wahyu. Wahyu pun turun daripada langit. Melalui siapa? Melalui para malaikat. Itulah yang dimaksudkan. Jadi asbab-asbab teraturnya pentadbiran urusan bumi ini, semuanya itu diturunkan dari langit. Bahkan keberkatan, kan, segala benda yang kita lihat teratur adalah daripada rahmat dan keberkatan. Rahmat itu pun diturunkan daripada langit. Diturunkan dari langit melalui siapa? Melalui para malaikat. Itulah mafhum daripada tafsir Al-Alusi. Dan di sana ada juga tafsiran yang lain. Contohnya, satu tafsiran yang dinisbahkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ya, yang mana beliau mengatakan maksud yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Allah mentadbir urusan dari langit ke bumi, maksudnya ialah yunzilul qada. Allah menurunkan qada'nya, ketentuannya, al-qada' wal qadara. Jadi yang dimaksudkan dengan Allah mentadbir urusan dari langit ke bumi, maksudnya ialah Allah menurunkan segala qada' dan qadarnya itu dari langit ke bumi. Dengan qada' dan qadar itu, maka segala urusan manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, semuanya itu menjadi teratur mengikut seperti mana yang dikehendaki oleh Allah, ya, seperti mana dalam qada' dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran yang dinisbahkan kepada Ibn Abbas. Sebenarnya Ibn Abbas ada beberapa tafsiran berkenaan dengan ayat ini. Jadi ada yang menyandarkan daripada Ibn Abbas begini, ada yang faham kalam Ibn Abbas begini. Jadi ada banyak riwayat, saya ambil satu saja nak memudahkan kita semua untuk faham. Dan ada juga pendapat yang lain yang dinukilkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, pendapat ini mengatakan bahawa Allah mentadbir urusan dari langit ke bumi. Maksudnya ialah Allah menurunkan wahyu dari langit ke bumi melalui perantaraan malaikat Jibril. Kerana apa? Kerana dengan wahyu itulah kita sebagai manusia menjadikan ia sebagai panduan, maka akhirnya segala pentadbiran langit dan pentadbiran bumi kita ni semuanya menjadi lancar dan teratur. Apa juga tafsiran, kesemuanya merujuk kepada satu makna, iaitu Allah Subhanahu wa taala lah yang buat keputusan. Allah Taala lah, perintah Allah lah yang akan terlaksana. Bila Allah perintahkan suatu perkara, takdirkan suatu perkara, maka takdir itu akan dilaksanakan, akan terlaksana, ya. Takdir itu akan dilaksanakan. Maka akhirnya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala itu, maka segala urusan, segala tadbir, semuanya menjadi lancar. Itulah yang dimaksudkan Allah mentadbirkan segala urusan dari langit ke bumi. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard thumma ya'ruju ilaihi. Kemudian ia naik kepadanya. Ia itu thumma ya'ruju, ia naik kepadanya. Yang naik itu apa benda? Ia tu merujuk kepada apa? Kalau mengikut tafsir dalam tafsir Qurtubi, dalam tafsir Al-Alusi, Imam Al-Alusi rahimahullahu ta'ala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Imam Al-Alusi rahimahullahu ta'ala mengatakan, ia kemudian ia naik. Yang naik itu apa dia? Yang naik itu ialah urusan al-amr. Urusan itu yang naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma ya'ruju ilaihi. Kalau mengikut tafsir Al-Alusi, maksudnya ialah segala urusan yang telah diturunkan qada dan qadarnya itu ke muka bumi ini, akhirnya naik ke langit semula. Naik semula ke langit. Urusan itu yang telah dilaksanakan mengikut qada dan qadar Allah, urusan itu naik semula ke langit. Dan ini kata Imam Al-Alusi, ini ialah majaz.
Majaz ni apa? Saya pun tak tahu nak terjemahkan apa. Mungkin kita boleh kata majaz ni kiasan. Kalau dalam bahasa Melayu. Ini adalah suatu kiasan yang menunjukkan bahawa segala apa yang berlaku di bumi ini semuanya itu diketahui oleh Allah. Kerana ayat ini menggambarkan apa yang diarahkan oleh Allah Ta'ala, semuanya itu akan kembali laporannya itu kepada Allah. Dan itu kita faham secara majaz. Macam kita bos kan, kita duduk dalam satu bangunan, kita duduk di atas. Ini nak bagi mudah faham je. Allah Ta'ala bukan begitu. Ini nak bagi mudah faham. Kita duduk di atas, kita mengawal segala orang-orang bawahan kita. Kita bagi arahan, kita turunkan arahan dari kita, keluarnya arahan-arahan, keputusan-keputusan. Buat begini, jangan buat begini. Buat A, jangan buat B. Pilih ni, jangan pilih ini. Arahan-arahan itu, keputusan-keputusan itu diturunkan pula kepada ketua-ketua jabatan. Ketua-ketua jabatan pula turunkan pula kepada orang-orang bawah dia. Turun lagi pada pegawai bawah dia. Pegawai pula turun pada kerani. Akhirnya segala urusan itu yang telah ditentukan itu semuanya dilaksanakan dan kemudian laporannya itu diangkat ke atas sehinggalah kembali kepada kita. Dengan laporan yang datang kepada kita itu, maka kita mengetahui segala urusan itu. Segala urusan itu semuanya dalam pengetahuan kita kerana kita baca laporan. Jadi ayat ini kalau mengikut Imam Al-Alusi, kata beliau, ini adalah majaz. Allah menurunkan perintahnya, menurunkan qada dan qadarnya, perintahnya, wahyunya, apa jualah tafsiran. Yang mana dengan turunnya perkara tersebut, maka semuanya dilaksanakan dan akhirnya urusan langit bumi ini semuanya teratur. Kemudian ilmu itu kembali diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Urusan ataupun perintah itu naik semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam erti kata Allah Subhanahu Wa Taala mengetahuinya. Maknanya tidak ada suatu pun urusan, perintah, perjalanan, pentadbiran, segalalah gerak-geri, diam ke, bergerak ke, berdiri ke, duduk ke, terbang ke, melata ke, tidak ada suatu pun yang terlepas daripada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Thumma ya'ruju ilaihi. Ini kalau mengikut tafsiran Imam Al-Alusi lah. Ada juga tafsiran yang lain. Contohnya Yahya bin Salam. Yahya bin Salam mengatakan maksud thumma ya'ruju ilaihi itu maksudnya ialah Jibril. Jibril setelah dia menurunkan wahyu, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi, ini kalau mengikut tafsiran ini, maksudnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Jibril menurunkan wahyu dari langit ke bumi, thumma ya'ruju ilaihi, kemudian Jibril kembali naik semula ke langit. Itu thumma ya'ruju ilaihi, naik semula ke langit. Ini kalau mengikut tafsiran Yahya bin Salam. Ada juga tafsiran lain, contohnya tafsiran An-Naqash, tapi lebih kurang sama aja. An-Naqash dia pun sebut seperti mana, beliau sebut sama seperti mana Yahya bin Salam, cuma An-Naqash mengatakan al-malak, malaikat, tanpa disebutkan secara spesifik Jibril. Jadi kalau mengikut tafsiran yang lain, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi, maksudnya ialah Allah Ta'ala menurunkan malaikat atau menurunkan Jibril, membawa wahyu atau menurunkan perintah-perintahnya ke langit dan bumi, lalu malaikat itu atau Jibril secara spesifiknya naik semula ke tempatnya di langit. Itu lebih, orang kata lebih mudah difahamilah tafsiran yang kedua ini. Baik. Thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun. Kemudian ia naik kepadanya fi yaumin, pada satu hari fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun, yang mana kiraannya, kadarnya masa itu, kadar hari itu ialah 1000 tahun daripada apa yang kamu hitung. Maksudnya 1000 tahun mengikut perhitungan kamu. Maknanya 1000 tahun yang kita ketahui. 1000 tahun tu maknanya 1 tahun, 1000 tahun tu maksudnya ialah 1000 kali 365 hari. Itu kalau Masihi lah. Kalau Islam lain pula. Kemudian kali dengan berapa bulan, kemudian kali pula dengan berapa hari, kemudian kali pula dengan berapa jam.
Mengikut perkiraan kita, 1000 tahun perkiraan ahli bumi, penduduk bumi. Jadi di sini pun timbul beberapa tafsiran juga. Ya. Saya terus ambillah pendapat yang dipilih oleh Imam At-Tabari. Imam At-Tabari berpegang kepada pendapat Ibnu Abbas. Maksud fi yaumin kana miqdaruhu alfasanah, pada satu hari yang kadarnya ialah 1000 hari. Maksudnya ialah kata Ibnu Abbas, jarak ataupun perjalanan Jibril alaihissalam dari bumi setelah dia turunkan wahyu, dia nak naik semula ke atas. Perjalanan itu mengambil masa 1000 tahun. Kalau sekiranya manusia biasa yang pergi. Tapi oleh kerana Jibril alaihissalam satu makhluk Allah Ta'ala yang hebat, yang dikurniakan ratusan sayap, yang laju pergerakannya, maka perjalanan yang sepatutnya memakan masa 1000 tahun, dia boleh mengambil masa hanya 1 hari. Itu maksudnya. Fi yaumin kana miqdaruhu alfasanah. Fi yaumin kana miqdaruhu alfasanah. Kalau tuan-tuan puan-puan tengok dalam terjemahan, mungkin terjemahan tuan-tuan sama dengan saya ataupun mungkin berbeza. Kalau berbeza tu mungkin dia mengambil tafsir yang lain. Sebab terjemahan dia tidak boleh terasing dari tafsir. Terjemahan memang akan mengikut mana-mana tafsir. Ada terjemahan ikut tafsir begini, ada terjemahan mengikut tafsir begini. Jadi kalau salah, kalau berbeza, mungkin ia mengikut tafsir yang lain. Cuma apa yang disebutkan di sini melalui sumber-sumber yang ada di depan saya ni, daripada Imam Tafsir Al-Qurtubi. Al-Qurtubi menukilkan daripada Imam At-Tabari. Dan kata Imam Al-Qurtubi, inilah pendapat yang dipilih oleh Imam At-Tabari, iaitu berdasarkan kata-kata Ibnu Abbas bahawa 1000 tahun itu ialah perjalanan malaikat Jibril nak naik ke tempat dia, nak naik semula, pergi balik ke tempat dia di langit sana. Perjalanan itu kalau ikutkan mengambil masa 1000 hari. Tetapi oleh kerana Jibril AS laju, maka fi yaumin, hanya dalam masa 1 hari sahaja Jibril AS boleh naik semula ke langit. Baik. Kemudian berkenaan dengan 1000 tahun ini, ada juga disebutkan dalam ayat yang lain, ya. Ada juga disebutkan dalam ayat yang lain bahawasanya satu hari di dunia ini bersamaan dengan 1000 tahun di akhirat. Contohnya dalam surah Al-Hajj, Allah Ta'ala menyebutkan, Allah Ta'ala berfirman, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Dan sesungguhnya hari di sisi Tuhan kamu ialah seperti 1000 hari daripada hitungan kamu. Satu hari di dunia sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun di akhirat. Tetapi yang menjadi kemusykilan ialah dalam surah Ma'arij, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Malaikat dan juga ruh naik kepadanya pada satu hari yang mana kadarnya ialah 50,000 tahun. Ini dalam surah Al-Ma'arij ayat yang keempat. Muka surat 568. Jadi macam mana? Ada yang mengatakan bahawa 1000 tahun, ada yang kata 50,000 tahun. Maka adalah beberapa tafsiran, ya. Kalau mengikut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya. Kalau mengikut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang 1000 tahun itu yang dalam surah As-Sajdah itu ialah perjalanan malaikat dari bumi ini nak naik ke tempat dia di atas sana di langit. Dan kalau yang ayat surah Al-Ma'arij itu yang 50,000 tahun, itu ialah berkenaan dengan hari akhirat. Jadi kalau mengikut Ibn Abbas, satu hari di akhirat bukan 1000 tahun, tapi satu hari di akhirat bersamaan dengan 50,000 tahun di dunia. Habis tu yang 1000 tahun yang disebutkan dalam surah As-Sajdah, Al-Hajj, yang itu kata Ibn Abbas, itu ialah perjalanan dari bumi ke langit. Bukannya perbandingan satu hari di dunia, satu hari di akhirat, bukan. Tapi perjalanan dari bumi ke langit. Untuk malaikat lalu tu, tapi malaikat lalu dia ambil masa satu hari je. Tapi kalau kita lah 1000 tahun. Ini kalau mengikut Ibn Abbas.
Tetapi kalau mengikut pendapat yang kedua, yang dinukilkan oleh Syekh Tantawi rahimahullah taala, kata beliau bahawa 1000 tahun dan 50,000 tahun itu kedua-duanya boleh berlaku pada hari akhirat. Hari yang sama dirasakan 1000 tahun, hari yang sama juga dirasakan 50,000 tahun. Ia berbeza mengikut keadaan manusia. Untuk orang mukmin, satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Tapi untuk orang kafir, satu hari di akhirat bersamaan 50,000 tahun di dunia. Hari yang sama, tempat yang sama, tetapi Allah boleh buat perasaan seorang itu merasakan panjangnya hari itu berbeza dengan orang yang lain. Subhanallah, ini maha suci Allah. Allah sahaja yang boleh buat. Ya. Ini berdasarkan dalam surah Al-Muddathir, Allah menggambarkan bahawasanya keadaan orang kafir tak sama dengan keadaan orang beriman. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ. Maka apabila ditiupkan sangkakala, maka yang demikian itu ialah hari yang susah ke atas orang-orang kafir, tidak mudah. Tidak mudah. Maka ini menunjukkan bahawa hari yang sama, hari akhirat, setiap hari dilalui hari yang sama, tetapi dirasakan panjang itu berbeza oleh orang kafir. Oleh orang kafir dirasakan 50,000 tahun. Jadi wallahu alam, kita berhenti di sini. Mudah-mudahan ayat yang kita bincangkan ini dapat menambahkan keyakinan kita kepada kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahawasanya apa yang kita boleh faham dalam ayat ini ialah, pertamanya Allah menguasai segala jenis tempat. Daripada arash sampailah ke bumi, kesemuanya itu dalam pentadbiran Allah. Kan? Allahu allazi khalaqas samawati wal ard. Kemudian Allah kata arash pun termasuk juga dalam kekuasaan Allah. Bukan sahaja tempat, bahkan masa. Masa pun dalam kekuasaan Allah. Allah boleh panjangkan, Allah boleh pendekkan, kepada orang ni Allah pendekkan, kepada orang ni Allah panjangkan. Jadi masa dan tempat dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala kita inilah berhajat kepada masa, berhajat kepada tempat. Maka oleh kerana itu, kita kena banyakkan pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita ni lemah, Allah Subhanahu Wa Taala jugalah yang maha berkuasa. Wallahu alam, sehingga bertemu lagi pada kuliah yang akan datang. Sekiranya ada kebaikan, maka dapatlah kita dapat amalkan dan sampaikan. Sekiranya ada salah silap, mohon teguran daripada tuan-tuan puan-puan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.